Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini, jom kita belajar fizik tingkatan 5 KSSM bersama Cikgu Najwa. Okay, dalam tema yang kedua, elektrik dan keelektromagnetan untuk bab yang keempat, keelektromagnetan bagi subtopik 4.3 transformer. Ya, subtopik 4.3 transformer. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid dapat menghuraikan prinsip kerja transformer ringkas. Seterusnya, murid dapat menghuraikan maksud transformer unggul. Selanjutnya, murid dapat menghuraikan kehilangan tenaga dan cara untuk meningkatkan kecekapan transformer. Dan yang terakhir, murid dapat berkomunikasi tentang kegunaan transformer dalam kehidupan harian. Transformer? Apa itu transformer? Macam video transformer je. Aha, yang tadi adalah robot transformer. Bukan transformer yang kita nak belajar dalam bab 4 keelektromagnetan. Okey, jom kita lihat apa itu transformer dalam fizik. Transformer dalam fizik adalah suatu alat yang digunakan dalam peralatan elektrik. Baiklah, terdapat beberapa istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini, iaitu yang pertama, berkaitan dengan transformer. Okay, dalam transformer ada beberapa istilah, iaitu transformer ringkas, transformer unggul, transformer injak turun, serta transformer injak naik. Seterusnya, yang kedua berkaitan dengan litar. Okay, dalam transformer dibincangkan litar primer juga litar sekunder. Selanjutnya, yang ketiga adalah berkaitan dengan faktor kehilangan tenaga dalam transformer. Okay, terdapat 4 faktor, iaitu rintangan gegeluk, arus pusar, histeresis serta kebocoran flux magnet. Dan yang keempat berkaitan dengan sistem. Okay, dalam ni ada sistem penghantaran tenaga elektrik dan juga pengagihan tenaga elektrik. Yang pertama, jom kita lihat kepada transformer ringkas dari segi prinsip kerjanya. Okey, sila like jika video ini bermanfaat dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Jom kita lihat aktiviti 4.16 seperti dalam buku teks muka surat 162 yang bertujuan untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan prinsip kerja transformer ringkas. Seperti yang kita semua maklum yang kita telah pelajari dalam sains tingkatan 3, transformer merupakan satu alat atau komponen elektrik yang digunakan untuk menaik atau menurunkan voltan arus ulang-alik. Okey, kita mesti ingat fungsi transformer adalah digunakan untuk menaikkan atau menurunkan voltan arus ulang-alik. Alright, contoh transformer yang biasa kita lihat adalah pada pengecas telefon dan juga pada transformer di makmal fizik. Seperti yang kita semua maklum, sumber elektrik yang dibekalkan ke rumah ataupun ke makmal ataupun ke pejabat dan sebagainya di negara kita bernilai 240 volt. Okey, katakan kita menggunakan radio, ianya beroperasi dengan menggunakan bekalan 12 volt sahaja. Maka transformer digunakan untuk menurunkan 240 volt kepada 12 volt. Jika telefon bimbit yang kita gunakan bernilai 5 volt sahaja,
maka transformer digunakan untuk menurunkan daripada 240 volt kepada 5 volt sahaja. Manakala contohnya yang lain bagi laptop yang digunakan hanyalah 19 volt sahaja, maka transformer digunakan untuk menurunkan 240 volt kepada 19 volt. Gitu. Oh no, bateri laptop lemah. Apabila kita intai pengecas laptop tadi, kita dapat lihat inputnya adalah 240 volt AC, maksudnya alternating current, arus ulang-alik sebanyak 240 volt. Input daripada bekalan elektrik yang kita plug in di rumah kita. Seterusnya, output yang disambung kepada laptop hanyalah 19 volt sahaja. Jadi inilah fungsi pengecas laptop ni untuk menurunkan nilai voltan arus ulang-alik tadi daripada 240 volt kepada 19 volt sahaja untuk masuk kepada laptop. Inilah dia punya pengecas yang ada transformer. Sekarang kita berkenalan dengan struktur transformer dan simbolnya. Bagi suatu transformer, ianya terdiri daripada dua gegelung dawai bertebat yang dililit pada sebuah teras besi lembut. Ini teras besi lembut dililitkan dengan litar prima dan juga litar sekunder. Litar pertama dipanggil sebagai gegelung prima, NP. P bermaksud prima. Seterusnya, ianya disambung kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. Ini simbol arus ulang-alik. Bagi gegelung kedua iaitu gegelung sekunder disimbolkan sebagai NS. S adalah sekunder. Disambung kepada terminal. Terminal output contohnya radio, telefon bimbit tadi ataupun laptop. Jadi untuk struktur transformer dan simbolnya, simbolnya adalah dia punya gegelung litar prima, tengahnya ada teras besi lembut dan ada double line ni. Seterusnya sebelah kanannya adalah litar sekunder. Ini simbol untuk transformer. Bagaimanakah transformer berfungsi? Jom kita lihat prinsip kerja transformer ringkas. Bekalan kuasa AU menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung prima. Seterusnya, arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitud dan juga arah. Keadaan ini berlaku dalam litar prima. Selanjutnya, flux magnet daripada gegelung prima dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. Medan magnet yang berubah-ubah mengaruh voltan ulang-alik merentasi gegelung sekunder. Keadaan ini berlaku di dalam litar sekunder. Di sini kita boleh bandingkan di antara litar sekunder dengan litar prima melalui formula Vs per Vp sama dengan Ns per Np, di mana Vs adalah voltan sekunder, manakala Vp adalah voltan prima. Ns pula adalah bilangan lilitan gegelung sekunder.
Manakala NP adalah bilangan lilitan gegelung prima. Okey, secara ringkasnya, apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus dalam gegelung prima menghasilkan medan magnet hingga melangkaui gegelung sekunder. Arus dalam gegelung prima adalah arus ulang alik menyebabkan medan magnet sentiasa berubah-ubah. Perubahan medan magnet tersebut menyebabkan aruhan DGE pada gegelung sekunder yang disambungkan kepada output. Ting! Satu soalan cetus minda. Mengapakah transformer tidak berfungsi dengan bekalan kuasa arus terus? Transformer hanya menggunakan arus ulang alik. Okey, hanya arus ulang alik yang boleh digunakan untuk transformer. Apa yang berlaku jika arus terus digunakan? Jika arus terus digunakan, transformer tidak berfungsi. Kerana arus mengalir dalam satu arah sahaja, maka medan magnet berubah tidak berhasil. Dan menyebabkan tiada perubahan flux magnet dan seterusnya DGE tidak teraruh dalam gegelung sekunder. Inilah kenapa transformer hanya berfungsi dengan arus ulang alik sahaja. Okey, kita imbas kembali jenis transformer yang telah dipelajari semasa di sekolah menengah rendah dahulu. Terdapat dua jenis transformer iaitu transformer injak naik dan satu lagi transformer injak turun. Bagaimana dinamakan transformer injak naik? Okey, transformer injak naik apabila bilangan gegelung sekunder lebih banyak daripada gegelung prima. Maka voltan output Vs lebih besar daripada voltan input Vp. Okey, seterusnya arus output lebih kecil daripada arus input. Okey, fungsi transformer injak naik adalah untuk menambahkan input voltan. Okey, apabila dinamakan transformer injak naik, maka bilangan NS, okey, bilangan lilitan gegelung sekunder lebih besar berbanding NP, bilangan lilitan gegelung prima, menyebabkan Vs lebih besar berbanding Vp. Okey. Seterusnya, bagi transformer injak turun pula, bilangan gegelung prima, bilangan gegelung pada gegelung prima lebih besar ataupun lebih banyak daripada gegelung sekunder. Maka, voltan input Vp lebih besar berbanding voltan output Vs. Bagi arus pula, arus input adalah lebih kecil daripada arus output. Fungsi transformer injak turun adalah untuk mengurangkan input voltan. Jadi, apabila kita bandingkan di antara NP dengan NS, NP lebih besar ataupun lebih banyak berbanding dengan NS. Menyebabkan Vs lebih kecil berbanding Vp. Okey? Yang kedua pula, jom kita lihat transformer unggul dari segi maksudnya. Sila like video ini jika ianya bermanfaat dan jangan lupa subscribe Cikgu Najwa channel. Kita lihat kepada satu contoh, katakan sebuah alat elektrik disambungkan kepada terminal output sebuah transformer. Transformer menerima kuasa input daripada bekalan kuasa. Seterusnya, transformer membekalkan kuasa output kepada alat elektrik. Dan tenaga elektrik ini dipindahkan dari litar prima ke litar sekunder. Sebenarnya, sebuah transformer yang beroperasi akan mengalami kehilangan tenaga. Oleh itu, kuasa output adalah lebih kecil daripada kuasa input.
Maka kecekapan transformer dengan simbol eta ditarifkan sebagai eta sama dengan kuasa output bahagikan dengan kuasa input darab 100%. Okey, pada masa kini terdapat transformer dengan kecekapan yang tinggi iaitu sehingga 99% kecekapannya. Bagi transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga iaitu kecekapannya eta ialah 100%, kita panggil ianya adalah transformer unggul. Jadi transformer unggul adalah transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga iaitu kecekapannya etanya adalah 100%. Bagi transformer unggul, kecekapan transformer eta sama dengan kuasa output bahagikan dengan kuasa input darab 100%. Kita akan dapat jumlahnya 100% kecekapan untuk transformer unggul. Okey, bagi transformer unggul tiada kehilangan kuasa. Maka kuasa input sama dengan kuasa output di mana VPIP sama dengan VSIS. Okey, kita ingat balik formula kuasa P untuk suatu peralatan elektrik iaitu sama dengan VI. Jadi P input sama dengan P output bagi transformer unggul. Okey, P input adalah prima. Manakala P output adalah sekunda. Maka VPIP sama dengan VSIS. Okey. Jadi dua formula ini kita ingat untuk kecekapan transformer unggul dan juga perbandingan kehilangan kuasa bagi transformer. Yang ketiga pula, jom kita lihat kepada kecekapan transformer di mana faktor kehilangan tenaga dan cara untuk mengatasinya. Okey, jom kita like video ini jika ianya bermanfaat dan jangan lupa subscribe Cikgu Najwa channel. Prinsip kerja transformer melibatkan proses seperti pengaliran arus dalam gegelung kuprem, perubahan medan magnet dan juga aruhan elektromagnet. Proses-proses ini menyebabkan kehilangan tenaga berlaku dan transformer tidak dapat beroperasi pada tahap optimum. Kebanyakan tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba. Sebenarnya tiada alat yang cekap 100% termasuklah transformer. Jadi kita lihat apakah punca kehilangan tenaga dalam transformer. Okey, punca yang pertama adalah rintangan gegelung, arus pusar, histarisis dan juga kebocoran flux magnet. Jom kita teliti satu persatu. Punca dan kesan kehilangan tenaga dalam transformer berlaku kerana 4 perkara. Pertama adalah rintangan gegelung. Kesannya adalah kerana gegelung terdiri daripada dawa yang panjang menyebabkan apabila arus mengalir, terdapatnya pemanasan dawai berlaku. Okey, ini menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke sekeliling. Seterusnya, yang kedua adalah arus pusar. Okey, di mana medan magnet berubah-ubah mengaruh arus pusar. Berlakunya pemanasan teras besi menyebabkan tenaga haba juga dibebaskan ke sekeliling. Okey, yang ketiga pula adalah histarisis. Okey, apa dia histarisis? Histarisis ni adalah apabila teras besi dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okey, secara berterusan. Okey, teras besi ni dimagnetkan, dinyah magnetkan, dimagnetkan, dinyah magnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Menyebabkan tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak dipulihkan sepenuhnya semasa penyahmagnetan. Maksudnya tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tu tidak dipulihkan sepenuhnya semasa teras besi tidak menjadi magnet. Dan yang terakhir adalah kebocoran flux magnet. Okey, flux magnet yang dihasilkan oleh arus prima
tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Jadi di sini terdapat 4 punca kehilangan tenaga iaitu rintangan gegelung, arus pusar, histeresis dan juga kebocoran flux magnet yang berlaku dalam transformer. Maka kecekapan sebuah transformer boleh ditingkatkan dengan mengurangkan kehilangan tenaga dalam transformer itu dengan merujuk kepada punca kehilangan tenaga tersebut. Jadi cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga, kita merujuk kepada 4 perkara tadi iaitu rintangan gegelung, arus pusar, histeresis dan juga kebocoran flux magnet. Cara-cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga dalam transformer adalah kita rujuk kepada punca kehilangan tenaga tadi. Jadi, maka cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga tersebut adalah yang pertama, gunakan dawai kuprum yang lebih tebal untuk mengurangkan rintangan gegelung. Seterusnya, gunakan teras besi berlamina, iaitu teras besi yang berlapis-lapis. Kepingan yang nipis berlapis-lapis untuk mengurangkan arus pusar. Seterusnya, yang ketiga, untuk mengurangkan histeresis, kita gunakan teras besi lembut. Besi lembut sebagai teras yang mana mudah untuk dimagnetkan dan dinyahmagnetkan. Kat sini lembut tersebut sifat dia, bukan strukturnya ataupun rasa dia. Dia punya besi memang keras tapi sifatnya lembut di mana mudah untuk dimagnetkan dan juga mudah untuk dinyahmagnetkan. Dan yang terakhir, untuk mengurangkan kebocoran flux magnet, kita lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Maksudnya dia akan bersambung, dia punya lilitan dia akan berada di antara satu sama lain bagi mengurangkan kebocoran flux magnet. Dalam operasi transformer, arus pusar merupakan satu punca kehilangan tenaga. Walau bagaimanapun, arus pusar boleh membawa manfaat kepada manusia. Contohnya dalam aplikasi dapur aruhan. Arus ulang-alik yang berfrekuensi tinggi akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dalam gegelung pada frekuensi yang tinggi. Medan magnet ini akan mengarus arus pusar pada dasar kuali. Arus pusar tersebut akan memanaskan dasar kuali, membolehkan makanan yang kita masak dengan lebih cepat. Gitu kegunaan arus pusar. Yang keempat pula, jom kita lihat kegunaan transformer dalam kehidupan seharian. Sila like video ini jika ia bermanfaat dan jangan lupa subscribe Cikgu Najwa channel. Kegunaan transformer dalam kehidupan seharian kita, contohnya ketuhar gelombang, defibrillator dan juga mesin sinar X. Ketiga-tiga alat ini merupakan alat yang menggunakan transformer injak naik, iaitu menggunakan voltan yang lebih besar daripada 240 volt. Contohnya tadi, ketuhar gelombang. Manakala untuk transformer injak turun, ianya menggunakan voltan kurang daripada 240 volt. Contohnya, pengecas komputer riba, seterusnya mesin fotokopi, mesin kimpalan dan juga pengecas telefon. Biasanya, bagi penggunaan transformer injak naik adalah daripada mesin ataupun alat yang besar. Manakala menggunakan transformer injak turun, ianya adalah daripada alat ataupun mesin yang kecil sahaja. Kita lihat satu contoh penyelesaian masalah. Sebuah transformer yang disambung ke bekalan kuasa 240 volt membekalkan kuasa 27 watt
pada voltan 18 volt kepada sebuah alat elektronik seperti yang ditunjukkan pada rajah sebelah. Andaikan bahawa transformer itu unggul. Okey, hitungkan bilangan lilitan gegelung prima. Bilangan lilitan gegelung prima NP. Okey, seterusnya hitungkan arus arus dalam gegelung sekunder. So, IS. Dan C, arus I dalam gegelung prima. IP. So kita cari 3 kuantiti ini. Jom kita selesaikan sama-sama. Okey, untuk soalan A, bagaimana ya kita nak selesaikannya? Okey. Bagi soalan A, apa maklumat yang diberi? Okey, maklumat yang diberi tadi 240 volt tu adalah VP. Seterusnya VS. Okey, VS ni 18 volt. VS. Okey, 200 volt tadi VP. Satu lagi maklumat yang diberi adalah 27 watt tu adalah P. Okey, power. Jadi, untuk selesaikan soalan A bagi dapatkan NP, kita gunakan formula VS per VP sama dengan NS per NP. Okey, gantikan nilai VS 18 volt. So, 18 bahagikan dengan VP 240 sama dengan NS adalah NS berapa ya? Ni. Dalam soalan dah dibagi. So, NS adalah 60. Jadi, 60 bahagikan dengan NP. Dah gantikan nilai. Kita dapat cari NP. Selesaikan secara matematik. So, kita akan dapat NP adalah 800 bilangan lilitan dia. So, NP adalah bilangan. So, kita tak perlu tulis unit dia sebab dia adalah bilangan. Dia adalah nombor. Jadi, NP adalah 800. Okey. Jom kita selesaikan pula soalan B. Berapakah IS-nya? Okey. IS berapa? Kita nak guna formula apa ya? Kita gunakan formula tadi yang berkaitan dengan P sama dengan VI. Di mana P output sama dengan VS IS. Jadinya VS kita dah ada nilai tadi dalam soalan tu 18. IS kita nak kira. P output dia adalah ni, P output 27 watt. So 27. Okey, gantikan nilai. So kita akan dapat IS-nya, selesaikan secara matematik, kita akan dapat IS-nya adalah 1.5. Unit I adalah A. Okey, beres. Seterusnya, soalan C untuk pengiraan IP. Okey, IS ada. So, kita boleh guna formula VP IP sama dengan VS IS. Gantikan nilai. VP dalam maklumat tadi adalah 240. Darabkan dengan IP sama dengan VS. 18. Darabkan dengan IS yang baru kira tadi adalah 1.5. Okey, selesaikan IP secara matematik. So, kita dapat IP sama dengan, okey, bagus, 0.1125 unit ampere. Okey, beres. Terbaik. Dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik,
transformer memainkan peranan yang penting dalam sistem ini. Okey, rajah yang tertera menunjukkan kegunaan transformer injak naik dan transformer injak turun dalam sistem tersebut. Pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Hal ini mengurangkan kehilangan tenaga daripada kabel kuasa. Pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai digunakan untuk penggunaan perindustrian dan juga kediaman. Jom kita tonton video pendek kabel penghantaran elektrik. Jom jalan-jalan melihat sebahagian sistem penghantaran elektrik. Sistem penghantaran elektrik melibatkan elektrik dihantar melalui kabel konduktor elektrik. Kabel konduktor elektrik diperbuat daripada aluminium. Kabel aluminium digunakan kerana ringan, rintangan rendah dan kos yang rendah. Kehilangan kuasa berlaku dalam kabel. Kabel digunakan berdiameter besar supaya rintangan kurang. Voltan yang dihantar adalah tinggi supaya arus dalam kabel adalah kecil. Kebocoran cas antara kabel dan bumi mungkin berlaku. Kabel disokong dengan tiang elektrik logam yang tinggi supaya mencegah kebocoran cas. Tiang elektrik ini dibumikan supaya cas berlebihan dapat dialirkan ke bumi. Kesimpulannya, rantaian konsep yang kita telah pelajari dalam subtopik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan transformer. Okey, kita telah belajar tadi tentang prinsip kerja transformer dan dua jenis transformer iaitu transformer injak naik dan juga transformer injak turun. Seterusnya, yang kedua adalah transformer unggul di mana transformer yang mana tiada kehilangan tenaga, kecekapannya 100%, iaitu kuasa input sama dengan kuasa output bagi transformer tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecekapan transformer boleh dikira dengan formula eta sama dengan kuasa output bahagikan dengan kuasa input darab 100%. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, kita telah pelajari tadi iaitu sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dalam sistem rangkaian grid nasional. Jom kita selesaikan misi dengan menyelesaikan praktis formatif 4.3 seperti dalam buku teks muka surat 167. Okey, selesaikan soalan 1, 2, 3 dan 4 untuk soalan praktis ini. Okey, selesaikan ya. Sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Terima kasih sekali lagi kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Cikgu doakan agar kita semua sentiasa bersemangat dalam PDP Fizik. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.